Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar di luar sana. Pada video kali ini, cikgu nak mengupas berkaitan dengan tajuk gitar nitrogen. Tapi sebelum tu kita kenalah tahu apa pentingnya nitrogen ni, terutama kepada kita manusia. Dan kalau oksigen penting untuk pernafasan manusia. Okey. Nitrogen pula penting untuk tumbesaran. Okey, tumbesaran manusia. Okey. Kita manusia ni perlukan oksigen sebagai satu sumber untuk sumber protein. Dan kita dapat sumber protein tu apabila kita makan daging, sayur, makan buah ataupun makan makanan-makanan kekacang ke, atau kita minum susu. So bila kita makan makanan tu, sumber protein akan masuk dalam badan kita dan akan diserap dan akan digunakan untuk proses-proses tumbesaran lah. Okey, dan sebab apa yang makanan macam daging, susu semua ni, dia kaya dengan asid amino. Okey, bila dah diserap oleh badan, asid amino ni akan digunakan untuk dia nak membentuk berbagai jenis protein lah yang ada dalam badan kita ni. Contohnya untuk hemoglobin, ada untuk hormon. Jadi asid amino ni akan digunakan dalam sel-sel badan kita lah. Kalau untuk tumbuhan pula, kalau untuk tumbuhan pula, nitrogen ni penting untuk tumbesaran tumbuhan tu. Sebab itulah kenapa ni macam petani ke apa, dia mesti tambah baja nitrat, baja amonia kat pokok dia orang kan. Sebab dia nak pokok dia cepat besar, banyak buah. Lepas tu nak pastikan akar pun tumbuh dengan cepat. Sebab apa? Sebab nitrogen ni dia akan merangsang pertumbuhan tisu-tisu tumbuhan tu. Tisu akar, tisu buah dan sebagainya lah. Dan satu lagi ialah nitrogen ni penting untuk pembinaan klorofil. Dia untuk kalau tak ada klorofil, fotosintesis tak boleh berlaku kan. Jadi dia nitrogen ni dia nak membina klorofil tu. Jadi kalau dia kurang nitrogen dalam tumbuhan tu, daun tu dia tak akan jadi hijau, mungkin dia jadi kuning. Dan bila dia kuning, dia tak bolehlah melakukan proses fotosintesis. Bila tak boleh melakukan proses fotosintesis, lama-lama pokok tu akan mati sebab tak dapat nutrien dan sebagainya. Oleh sebab tu pentingnya peranan nitrogen ni kepada manusia, haiwan, tumbuhan. Jadi tak heranlah kenapa di ruang udara tu nitrogen merupakan gas yang paling banyak, itu sebanyak 78%. Jadi cikgu akan membincangkan kita nitrogen ni. Kita nitrogen ni di mana nak mulakan? Cikgu akan bincangkan bagaimana tumbuhan ni. Tumbuhan. Cikgu tukar dulu pen lah. Tukar pen merah lah cikgu tukar. Bagaimana tumbuhan boleh menyerap nitrogen ni? Sebab pokok dan haiwan ni tak boleh serap terus nitrogen. Nitrogen di ruang atmosfera ni dia tak boleh serap nitrogen terus direct macam mana manusia menyerap oksigen kan, bagaimana haiwan menyerap oksigen. So tumbuhan ni tak boleh nak serap direct terus dalam bentuk gas tu, tapi dia boleh serap dalam bentuk nitrat. Dalam bentuk nitrat ni. Kita ambil highlight pula. So dia akan serap dalam bentuk nitrat. So cikgu akan terangkan bagaimana tumbuhan ni boleh serap nitrat tu. Dan dia boleh serap nitrat tu. So dia ada proses-proses yang terlibat. Antara proses-proses yang terlibat dalam menghasilkan nitrat ini ialah proses perkumuhan dan proses perebutan. Proses perkumuhan dan proses perebutan. Kalau di kampung-kampung lah ada belah kambing ke belah ayam ke, jadi bila najis tu dah kering kan, selalunya dia akan gunakan najis tu untuk letak kat pokok bunga.
Nanti pokok bunga tu akan lebat, lepas tu buah dia pun banyak. Sebab najis haiwan tu dia boleh jadi baja yang akan diserap oleh akar pokok. Tapi kan persoalannya, bagaimana najis-najis haiwan ni boleh jadi baja? Dia inilah yang akan cikgu explain ni. Melalui proses cikgu tukar pen dulu. Melalui proses proses perkumuhan. Ini kan proses perkumuhan tu najis haiwan, dan juga bila haiwan ataupun tumbuhan tu mati, dia melalui proses perebutan. Bila haiwan ni melakukan proses perkumuhan dan juga mengeluarkan bahan-bahan kumuh dia, dan juga bila haiwan tu mati, dia akan mengalami proses dipanggil proses penguraian. Proses penguraian. Proses penguraian. Dan dia akan diuraikan oleh bakteria yang dipanggil bakteria pengurai. Dipanggil bakteria pengurai. Bakteria pengurai ni akan tukarkan bahan kumahan dan pokok dan haiwan yang mati tadi menjadi sebatian amonia. Jadi sebatian amonia. Ini. Bila haiwan tu mati ni, segala tisu-tisu dalam badan dia akan juga tukar jadi sebatian amonia lah. Sebab tu bila haiwan tu mati dan mula reput, dia ada bau-bau busuk sebab bau amonia. Contoh bakteria pengurai ni ialah macam kulat lah. Kulat. Contohnya macam kulat. So, sebatian amonia ni tak boleh lagi diserap oleh tumbuhan. Tak boleh diserap oleh tumbuhan lagi. Tapi amonia ni kena ubah menjadi unsur yang lain pula. Macam mana amonia ni nak bertukar menjadi unsur yang lain yang boleh diserap oleh tumbuhan. So perubahan ini berlaku melalui proses penitritan. Proses penitritan. Ini proses penitritan, di mana proses ini akan dilakukan oleh bakteria penitritan. Sedangkan proses penitritan, bakteria penitritan. Dan contoh bakteria penitritan ni ialah Nitrosomaras. Dan bakteria ini akan tukarkan sebatian amonia, sebatian amonia menjadi nitrit. Dia akan tukarkan amonia jadi nitrit. Tapi nitrit ni juga tak boleh diserap oleh akar pokok. Dia kena tukar lagi, dan sekali lagi nitrit ini akan mengalami proses penitritan lagi. Dia akan sekali lagi mengalami proses penitritan. Di mana proses penitritan ini dilakukan pula oleh bakteria Niktobacter. Bakteria Niktobacter. Melalui proses penitritan oleh bakteria Niktobacter, dan dia akan tukarkan nitrit ini menjadi nitrat. Barulah jadi nitrat. Dan nitrat ni barulah boleh diserap oleh tumbuhan tadi. So dia boleh serap tumbuhan. So cikgu kasih arrow boleh. Arrow dia. So dia akan diserap oleh tumbuhan. Dan bila haiwan tu makan pokok, makan daun apa semua, so nitrat itu akan berpindah kepada haiwan. Dan bila haiwan mati, dia akan mereput, dan mereput dia akan proses penguraian, dan begitulah seterusnya akan berulang-ulang. Jadi di sini kita dapati bahawa kepentingan nitrogen tu, dia boleh membekalkan nitrat. Dia ada bekalkan nitrat kepada tumbuhan dan membolehkan tumbuhan tu membesar, mengambil pembesaran yang baik. Selain daripada sumber bahan kumahan dan haiwan yang dua-dua cikgu sebut ni, nitrat juga, tengok sini, nitrat juga dihasilkan oleh tumbuhan kekacang. Oleh tumbuhan kekacang. Ini tumbuhan kekacang. Dan tumbuhan kekacang ni dia ada bakteria dipanggil bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen. Dan bakteria pengikat nitrogen ni, dia akan tukarkan nitrogen yang ada di ruang udara. Dia akan tukarkan nitrogen yang ada di ruang udara tu. Bertukar kepada nitrat.
Terus dia tukar kepada nitrat. Okey, guna merah balik. Okey, dia akan terus tukar kepada nitrat dan terus boleh guna dan terus ataupun terus boleh diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dan proses ini kita panggil proses pengikatan nitrogen yang dilakukan oleh pokok ke kacang. Jadi kita nampak tu ada beberapa proses yang terlibat, iaitu kita ada proses penguraian. Cikgu ambil color lain pula lah. Proses penguraian. Okey. Proses penitritan. Okey. Dan proses pengikatan nitrogen. Okey, senang kan? So bakteria ni kalau macam proses penguraian oleh bakteria penguraian, proses penitritan oleh bakteria penitritan, proses pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen. Kalau tak dapat nak ingat nama-nama spesies-spesies bakteria tu, Nitrosomaras ke, tak boleh nak ingat Nitrobacter ke, tak apa, ingat je dia punya, kamu ingat je bakteria pengurai, bakteria penitritan, tu pun dah cukup bagus dah. Okey, so berbalik kepada tumbuhan kekacang ni. Jadi tumbuhan ni akan tukarkan nitrogen tadi kepada nitrat terus. Dia akan tukar nitrogen kepada nitrat dan menyebabkan tanah tu akan subur lah. Oleh sebab itulah dalam aktiviti pertanian tertentu ada petani suka mengamalkan kaedah pertanian bergilir. Okey, tak payah beli baja. Okey, tanam tanaman jenis kacang ni. Okey, jadi dia akan suburkan tanah secara semula jadi. Dan masa yang sama boleh juga makan kacang. Tapi kalau tak nak tanam kacang, terpaksalah guna baja nitrat, baja amonia kan. So di sini antara kepentingan nitrogen dalam ekosistem ialah nitrogen ni dapat menyuburkan tanah melalui pembentukan nitrat dalam tanah tu. Pembentukan nitrat dalam tanah. Okey, daripada kupasan ni jelas cikgu tunjukkan bagaimana nitrogen tu penting untuk membekalkan nitrat. Okey, dan nitrat tu akan diserap oleh tumbuhan untuk membina tisu-tisu tumbuhan tu sendiri, untuk bina akar yang baru, pucuk yang baru, batang yang baru. So dia akan membesarlah di sini ya. So proses-proses yang terlibat tu. Okey, seterusnya ada satu lagi proses yang menukarkan nitrogen tu kepada nitrat. Okey, proses seterusnya yang menukarkan nitrogen kepada nitrat iaitu kilat. Tindakan kilat. Mana gambar kilat cikgu ni? Ni kilat ni. Okey, proses kilat. Okey. Kilat ini ya. So kilat ini, okey, kilat ni sebenarnya bila di sebalik berlakunya kilat yang sambar menjambar ni sebenarnya ada sesuatu yang manfaat yang berlaku. Yang boleh suburkan tanah. Sebab apa? Sebab kilat ni dia menyebabkan nitrogen dalam ruang atmosfera ni dia akan bertindak dengan nitrogen ni akan bertindak dengan oksigen, dan dia akan membentuk nitrogen dioksida. Akan membentuk nitrogen dioksida. Dan bila hujan turun, gas nitrogen dioksida ni akan berlarut dalam air, dalam air hujan tu, dan dia akan membentuk asid nitrik. Dan asid nitrik ni dia akan turun dari permukaan tanah dan masuk dalam tanah. So apabila asid nitrik ini masuk dalam tanah, dia akan bertindak balas dengan mineral dan akhirnya dia akan bertukar menjadi nitrat. So dia akan, bila jadi nitrat, dia akan diserap semula oleh akar pokok. Tu sebabnya kenapa air hujan tu dapat suburkan tanah. Bila musim hujan saja pokok-pokok, wah, semua segar-segar semua ni kan. Subur-subur semua sebab dalam hujan tu, air hujan tu ada nitrin yang boleh suburkan tanah dan diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, sebenarnya saya berkilat juga yang semula jadinya macam proses lebih kurang kilat juga, iaitu proses letusan gunung berapi. Okey, dia juga akan membebaskan nitrogen dioksida yang akan boleh proses yang samalah, hujan turun, kemudian bertindak balas dengan mineral, dan dia akhirnya dia akan bertukar menjadi nitrat. Okey, lepas tu bila haiwan mati pula, lepas tu bila dah diserap oleh pokok ni akan dimakan oleh
Pokok ni akan dimakan oleh haiwan, lepas tu haiwan mati, dia akan proses perebutan balik. Macam itulah seterusnya, maka nutrien tu akan kembali sebelah ke tanah. Okey, dan proses tu berulang-ulang. Sama juga kalau manusia makan daging, makan tumbuhan, so nutrien tu akan berpindah, zat ataupun nutrien itulah akan berpindah daripada tumbuhan akan berpindah kepada manusia. Okey. So di sini cikgu dah jelaskan proses-proses di mana nitrogen dalam bentuk nitrat itu kembali ke tanah, okey, dan bagaimana pengambilan nitrogen itu dari tanah. Okey, itu bagaimana dikembalikan ke tanah dan diambil dari tanah. Iaitu antara proses-prosesnya. Wah, banyak betul cikgu tanda ni sampai pening kan. Antara proses-prosesnya, cikgu tulislah pula. Antara proses-prosesnya ialah proses penguraian. Okey, proses penguraian. Ini proses penguraian. Kemudian proses ada cikgu sebut proses penitritan oleh bakteria penitritan. Kemudian proses cikgu ada sebut proses pengikatan nitrogen. Okey, pengikatan nitrogen. Okey, proses pengikatan nitrogen yang dilakukan oleh tumbuhan kekacang dan juga tindakan kilat ataupun aktiviti gunung berapi itu. So 4 proses ini, okey, di mana bagaimana nitrogen itu dikembalikan ke tanah dan diambil dari tanah. Okey, so bila sebut proses yang terlibat dalam kitan nitrogen, so bolehlah sebut proses-proses ini ya. Okey, so nitrat yang ada dalam tanah ni sebenarnya mana dia? Nitrat yang ada dalam tanah ni dia boleh bertukar semula. Kecil sangat pula. Okey, nitrat yang ada dalam tanah ni boleh bertukar semula menjadi gas oksigen. Okey. Okey, cikgu besarkan gambar. Okey. Nitrat ni boleh bertukar semula menjadi gas nitrogen dan kembali ke atmosfera. Macam mana tu dia boleh bertukar semula ke atmosfera. Okey. So, proses ini dipanggil proses pendenitritan. Mana lagi cikgu nak berhenti ni? Okey. Dikembali ke atmosfera. Dipanggil proses. Okey, cikgu atas sikit. Dipanggil proses pendenitritan. Di mana dia akan tukarkan nitrat ini yang dalam tanah ini menjadi gas nitrogen semula dan dibebaskan ke atmosfera. Dan akhirnya nitrogen itu akan kembali semula ke atmosfera dan kita panggil proses pengembalian nitrogen ke atmosfera lah. Maka berlakulah kitar nitrogen. So di sini kita bolehlah memberikan definisi kitar nitrogen tu. Merujuk kepada proses pengambilan dan pengembalian nitrogen dari atmosfera dan tanah. Okey. Proses pengambilan dan pengembalian nitrogen dari atmosfera dan tanah yang berlaku secara berterusan. Okey, untuk mengekalkan keseimbangan. Okey, so dia adalah definisi nitrogen berdasarkan pasal apa tu tadi, dia kembali ke atmosfera semula dan bagaimana dia masuk ke dalam tanah dan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya cikgu nak membincangkan soalan-soalan berkaitan dengan kitar nitrogen. Okey, kita tengok sikit soalan berkaitan dengan kitar nitrogen ni. Okey, sebelum tu, sebelum cikgu nak terangkan tentang soalan, cikgu nak jelaskan tentang kepentingan. Kepentingan sebab daripada penerangan cikgu tadi, cikgu ada sebut beberapa kepentingan. So di sini cikgu nak terangkan kepentingan nitrogen, kepentingan kitar nitrogen. Antara kepentingan dia ialah mengekalkan kandungan nitrogen di atmosfera. Seperti yang cikgu dah terangkan tadi, nitrogen dalam udara ni dia akan bertukar menjadi nitrat dan kemudian nitrat melalui proses-proses yang cikgu sebutkan tadi, proses penguraian, proses
proses penitritan, proses pengikat nitrogen, tindakan kilat, dan kemudian dia akan kembali semula ke udara melalui proses pendinitritan. Jadi kepekatan gas nitrogen tu dari ruang atmosfera akan kekal 78% di ruang atmosfera lah. Okey, antara kepentingan lain yang cikgu sebut tadi ialah mengekalkan kesuburan tanah. So nitrat dalam tanah ni dia akan jadi baja. Okey, yang boleh suburkan tanah. Bila tanah dah subur, tanaman pun akan membesar dengan baik dan pertumbuhan-tumbuhan pun akan lebih sihat lah. Pokok akan banyak, bunga akan banyak, buah akan segar. Okey, seterusnya nitrogen juga penting untuk pertumbuhan dan pembesaran pokok. Sebab dia melalui penyerapan nitrin ataupun penyerapan nitrat tadilah oleh akar pokok tadi, dan dia akan gunakan nitrat ini untuk membentuk tisu-tisu tumbuhan lah, contoh akar baru, pucuk baru, dahan baru dan lain-lain lagi tu. Okey, dia juga menjadi sumber. Kalau soalan tu tanya tentang kepentingan nitrogen kepada manusia, dia boleh jawab sumber protein kepada manusia, sumber protein. Okey, di mana protein tu diperolehi daripada apabila kita makan tumbuhan, kita makan daging, makan telur, yang berasas tumbuhan dan juga tumbuhan lah, kekacang dan tumbuhan sumber-sumber makanan dia ada unsur nitrogen di dalam dia. Okey, yang akan menjadi sumber makanan untuk pembesaran dan pembentukan sel-sel dalam badan. So sumber ini dipanggil sumber protein lah. Okey, dia ada protein. Okey, itu kepentingan. Okey, terus ke cikgu nak terangkan soalan terus perbincangan soalan. Okey. Soalan yang pertama, cikgu bincangkan, apakah fungsi bakteria dalam proses kitan nitrogen? Fungsi bakteria. Bila sebut tentang fungsi bakteria, kita ingatlah terus bakteria tadi tu. Bakteria apa cikgu ada sebut? Cikgu ada sebut 3 jenis bakteria tadi. Okey, dalam 3 proses tu. Okey, contoh jawapannya. Okey, dalam proses penguraian kita ada bakteria pengurai. Okey, dalam proses penitritan kita ada bakteria penitritan. Okey, dalam proses pengikatan nitrogen kita ada bakteria pengikat nitrogen. So soalan tu tanya fungsi bakteria. So kita teruslah fungsi bakteria kan. Contoh jawapan, contohnya kita nak uraikan tentang proses penguraian. Okey, bakteria berfungsi ataupun kita boleh terus sebut bakteria pengurai berfungsi untuk melakukan proses penguraian. Okey, penguraian apa? Penguraian bahan kumuhan dan haiwan tumbuhan yang mati untuk menghasilkan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita nak jawab proses penitratan pun boleh juga. Apa bakteria dia? Bakteria penitritan. So kita jawablah bakteria penitratan sebab dia tanya apa fungsi bakteria kan. Okey, kita sebutlah bakteria penitratan berfungsi untuk menukarkan sebatian amonia kepada nitrit dan nitrat. Nitrit dan nitrat yang akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui akar dan digunakan untuk pembesaran pokok. Proses dalam proses pengikatan nitrogen kan kita boleh tulis juga. Bakteria apa tu? Bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen digunakan untuk proses pengikatan nitrogen, iaitu mengikat nitrogen dan tukarkan gas nitrogen menjadi nitrat supaya dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk pembesarannya. So jelas di situ bila kamu ingat nama proses dia, so automatik kamu pun ingat nama bakteria dia dan juga secara automatik juga kamu boleh menguraikan proses yang terlibat tu. Senang kan? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, jelaskan 2 kesan kekurangan nitrogen kepada ekosistem daratan. Okey. 2 kesan kekurangan nitrogen kepada ekosistem daratan. Dia nak kesan kekurangan nitrogen. Cikgu ada jelaskan tentang kepentingan nitrogen kan? Kepentingan nitrogen. Dan sekarang
Bila dia tanya kekurangan, kamu boleh twist dia punya jawapan tu lah. Twist dia punya kepentingan tu. Kalau nitrogen ni untuk suburkan tanah. Tapi bila kurang nitrogen, maka dia akan menyebabkan kesan antaranya kita boleh jawab tanah menjadi tidak subur. Kan? Kekurangan nitrogen, buatlah ayat sikit contoh ayat kan. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Itu fakta dia. So huraian dia mungkin kamu boleh kaitkan dengan tak ada nutrien, pokok mati. Contohnya ini akan menyebabkan pokok akan kekurangan nutrien dan akan mati. Kesannya sumber makanan untuk pengguna primer, sekunder akan terjejas. Sumber makanan pengguna dalam ekosistem daratan akan terjejas. Sebab dia tanya tadi ekosistem daratan kan. Okey, kita boleh jawab juga berkaitan dengan tumbuhan pokok sebab nitrat ni digunakan untuk tumbuhan pokok kan, membina tisu-tisu tumbuhan tu. Jadi kalau kekurangan nitrogen, buat ayat cantik kekurangan nitrogen boleh menyebabkan proses tumbuhan pokok terjejas. Jadi ini akan menyebabkan pokok-pokok tidak dapat membina tisu-tisu tumbuhan yang baru dan kesannya menyebabkan pokok tu terbantut. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Okey, tengok soalan yang ketiga ni. Okay. Soalan yang ketiga, uraikan bagaimana aktiviti pertanian mengganggu kitar nutrien. Okey, bagaimana? Bila soalan bagaimana ini dia biasanya 3 markah lah. 3 markah. 3 markah tu dia perlu ada aktiviti, perlu ada proses dan perlu ada kesan. Dan kesan ni dia minta kesan terhadap kitar nutrien. Bagaimana dia mengganggu kitar nutrien tu kan. Okey, kita tengok contoh jawapan ni. Okey, aktiviti pertanian. Bila soalan tu dia tanya bagaimana aktiviti pertanian, kamu kena jelaskan aktiviti pertanian tu secara detail. Tak boleh sebut aktiviti pertanian saja. So, kamu kena sebut contohnya dalam aktiviti pertanian tu berlaku penebangan hutan. Penebangan hutan untuk jadikan kawasan ladang. Okey, ataupun penebangan hutan semasa pembersihan hutan lah untuk jadikan ladang. Okay. So ada aktiviti penebangan hutan di situ. Lepas tu proses ataupun kesan aktiviti tebang hutan tu tadi. Satu markah lagi. So penebangan hutan untuk jadikan kawasan ladang. So ini menyebabkan kesannya bila tak ada lagi pokok sebab dah ditebang. So dia kesannya dia menyebabkan proses perebutan tu kurang berlaku. Okay, kesan daripada hutan kena tebang tu. Jadi tak ada pokok dan bila tak ada pokok, proses perebutan pun kurang berlaku. Dan bila proses perebutan ni tak berlaku, apa kesan dia terhadap kitar nutrien? Dia menyebabkan tanah tak subur sebab kurang nutrien. Tanah tak subur lah. So dia ada 3 markah dan 3 step di situ. Okey, selain daripada aktiviti tebang pokok, dalam aktiviti pertanian juga ada aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya penggunaan baja kimia. Kita boleh juga jawab aktiviti penebangan baja kimia ataupun penggunaan racun serangga yang berlebihan. So ini aktiviti dia. Okay, dalam aktiviti pertanian berlaku penggunaan baja kimia dan juga racun serangga yang berlebihan. Apa kesan dia bila guna racun serangga berlebihan? Menyebabkan keasidan tanah itu bertambah. Okey, so apa kesan dia bila asid tu ada bertambah? Pokok mati sebab tanah tak subur. Sebab terlebih asid kan jadi tanah tak subur. Tanah jadi masam sangat. Jadi ini akan menyebabkan pokok mati. So pokok mati dia akan menjejaskan apa tadi? Soalan dia menjejaskan mengganggu kitar nutrien lah. Okey, sebab tanah tak subur sudah. Okey, so itu contoh nak menjawab bagi soalan bagaimana. Okey, thank you semua. Jangan lupa like, subscribe dan juga tekan loceng untuk memastikan anda tidak ketinggalan untuk video-video cikgu seterusnya. Okey, bye. Assalamualaikum.